Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi kepada semua saudara-saudaraku Islam, kita dalam kehangatan PRU ke-15 ni. Jadi saya bukanlah siapa, tapi saya ingin memberi nasihat sepatah dua kata lah untuk kita semua umat Nabi Muhammad SAW, dalam untuk kita menghadapi PRU yang ke-15 ni. Dan esok kita dikhabarkan kita akan ada penamaan calon kepada seluruh Malaysia lah. Jadi apa yang perlu kita cakap adalah jangan jadikan medan politik ni adalah medan untuk memecah belah umat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Saya tak boleh nak baca komen tuan-tuan, tapi saya hanya bercakap sajalah. Mohon ampun lah jika ada yang tak bersetuju pun tak apa, yang bersetuju pun Alhamdulillah. Jadi itulah yang saya nak sampaikan. Janganlah kita berbalah dengan kerana politik ni kita nak berpecah belah kita antara kita semua. Kita ni umat Nabi Muhammad SAW, kita orang Islam, kita orang Melayu. Walaupun kita berbeza parti politik, yang mana kita suka, yang mana kita tak suka pun tuan-tuan, kita berlapang dada lah. Mungkin setengah orang dia suka Barisan Nasional, setengah orang dia tak suka Barisan Nasional, setengah orang dia memang Barisan Nasional, tapi dia kecewa dengan apa yang terjadi dalam Barisan Nasional hari ni, dia sokong Perikatan Nasional. Itu semua tuan-tuan biasa ya bagi kita. Sebab apa? Inilah politik tuan-tuan. Politik ni memang macam tu tuan-tuan. Dia boleh berubah tuan-tuan. Kita yang di bawah ni kena bijak tuan-tuan. Jangan kita ni tak bijak tuan-tuan, akhirnya kita berpecah belah, bergaduh, bercakaran sesama sendiri. Yang rugi adalah kita orang Islam, yang rugi adalah kita orang Melayu. Ingat tuan-tuan, orang politik tuan-tuan, macam mana kita duk tengok hari ni, politik-politik yang ada hari ni, dia tak dapat bertanding parti tu, dia pergi parti ni, dan parti tu boleh terima dia. Sebab apa tuan-tuan? Itulah nama dia politik tuan-tuan. Mereka ni bergaduh, tetapi sebenarnya mereka berbaik antara mereka sama mereka. Mereka menghormati sama mereka. Yang bermasalah hari ni adalah orang bawahan. Orang bawahan ni kalau dia bergaduh, kalau dia bergaduh tuan-tuan sampai ke mati pun dia tak pergi tengok. Sampai sakit demam pun dia pergi tengok. Sebab tu saya kata kita kena bijak dalam politik. Kalau mereka ni ahli politik bergaduh, saya rasa kalau mereka tak dicalonkan, maka mereka takkan boleh pergi tempat untuk bertanding di tempat-tempat lain, untuk bertanding di atas tiket parti lain. Tapi kita tengok begitu mudah sahaja apabila mereka tidak dicalonkan dan mereka duduk di atas tiket parti lain, mereka diterima dan mereka diraikan dengan begitu besar. Sebab apa tuan-tuan? Inilah politik. Inilah politik tuan-tuan. Kita kena faham. Dan kita hari ni rakyat kena bijak. Walaupun kawan-kawan kita sokong lain pada kita jangan buang mereka, jangan hina mereka, jangan caci mereka. Kita anggaplah ia sebagai perbezaan pendapat, perbezaan antara politik. Masalah politik ni tuan-tuan. Nak cerita yang mana bagus, yang mana tak bagus ni tuan-tuan, kita dah duduk, kita dah biasa dah duduk di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Kita biasa dah duduk di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Kita biasa dah duduk di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Dan terbaru ni di bawah Barisan Nasional balik, dan dibubarkan parlimen untuk membuat PRU ke-15. Semua kita dah biasa tuan-tuan. Jadi bijaklah untuk kita memilih siapa yang kita perlu kita pilih. Jangan kita fanatik politik, jangan kita fanatik bendera tuan-tuan. Bendera politik tak salah, parti tu tak salah tuan-tuan. Yang masalah ni individu. Kita kena tengok individu. Individu mana yang boleh buat kerja, kita sokong. Individu yang tak boleh buat kerja, jangan sokong tuan. Walaupun dia duduk dalam parti yang kita sayang, walaupun dia duduk dalam parti yang kita suka, tapi individu ni memang kita tahu mengarut yang cerita. Kita kena faham-faham lah. Pandai-pandai tuan-tuan, tak usah duduk sokong lah. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni tuan-tuan, dia bukan sehari dua hari, dia melibatkan 5 tahun sekali. Jadi tuan-tuan tengok time-time ni, tuan-tuan tengok macam-macam pelakon-pelakon handalan keluar. Bagi isi minyak, pergi rumah orang susah, suap nasi makcik bagi makan. Ini semua 5 tahun sekali. Saya tengok fenomena ni yang berlaku, keajaiban yang pelik yang berlaku dalam Malaysia hari ni,
Ni dah fenomena yang pelik. Inilah dinamakan fenomena politik. 5 tahun sekali mereka akan datang. Mereka akan buat wayang kulit, pi rumah orang susah bagi beras, pi di stesen minyak isi minyak orang. Ni semua wayang kulit saja tuan-tuan. Habis saja PRU ni tuan-tuan pi carilah YB mana yang tuan-tuan duk kata bagus itu, pi minta tolong. Ada yang bagus dia akan tolong, ada yang bagus dia tahu saya sibuk, saya kena pilih urusan kerajaan, saya akan sibuk. Inilah sandiwara politik tuan-tuan. Jadi tolong bijaklah, kita ni kena bijak. Carilah orang yang memang boleh buat kerja, orang yang sentiasa membantu rakyat. Tak kira dia parti apa sekalipun, tapi kita maulah satu parti itu yang pertama sekali dia mempertahankan hak-hak istimewa orang Melayu, hak-hak orang Islam, dan hak seluruh rakyat Malaysia. Itu kita kena tengoklah ideologi mereka tu juga. Kalau ideologi ni lebih kepada nak samaratakan, nak macam tu, nak macam ni, itu kita kena bijak lah, kita kena fikir lah tuan-tuan. Jangan sampai kita tergadai tuan-tuan. Banyak dah negara-negara kita, sahabat-sahabat daripada negara lain, Singapura contoh dia. Saya bukan nak cakap politik tuan, tapi kena ingat apa yang berlaku di atas negara jiran. Jangan sampai benda tu berlaku di atas negara Malaysia kita. Jangan sampai berlaku di atas negara Malaysia. Itu kena tuan-tuan kena bijak dalam hak memilih. Tak kisahlah kalau dia kata dia tak menggugat ketuanan Melayu, ke dia tak menggugat hak-hak istimewa Melayu, jalan nak terus kalau saya tak boleh nak cakap tuan-tuan. Jadi saya cuma boleh bagi tahu tuan-tuan, buatlah keputusan yang bijak tuan-tuan. Tak kisahlah tuan-tuan nak sokong apa sekali pun tuan-tuan. Yang penting kita nak, lepas kita sokong dia, lepas itu dia boleh buat kerja untuk kita tuan-tuan. Mereka ni semua tuan-tuan, sebab apa mereka berlakon handalan hari ni pi isi minyak, melaburkan duit? Sebab mereka nak jawatan tuan-tuan ni. Ni yang menentukan jawatan adalah rakyat Malaysia. Tapi kalau hari ni rakyat Malaysia tak bijak memilih sesiapa yang hendak kita bagi naik jadi seorang pemimpin, maka kita akan rugi besar tuan-tuan. Kita akan merana 5 tahun lagi tuan-tuan. Dah lah kita merana dengan Covid lah, dengan apa ni tuan-tuan. Tapi kalau kita silap pilih hari ni untuk PRU 15 ni, maka kita akan terima 5 tahun lah kita akan merana tuan-tuan. Jadi pilihlah elok, buat solat istikharah, pilihlah pemimpin yang mana kita patut pilih. Jangan kita kira fanatik politik. Itu dah zaman dulu lah tuan-tuan. Kita dah zaman IT, dah zaman moden ni, kita dah tak berfanatik kepada satu parti tuan-tuan. Sebab benda ni kalau mereka menang sekali pun kita sayang, kita punya bendera tuan-tuan, kita tak dapat. Harga minyak tak akan turun tuan-tuan. Harga barang dia tak akan turun balik, dia sentiasa naik tuan-tuan. Tak usah duk murung lah mana parti ke, mana kerajaan mana sekali pun tuan. Takkan mereka boleh buat turun minyak, takkan mereka boleh buat turun harga barang. Harga barang hari ke hari akan naik, hari ke hari akan naik. Itu sahaja tuan-tuan kena faham. Jadi saya harap tuan-tuan bijak memilih. Dan pertama sekali, janganlah jadikan medan politik ni sebagai medan perpecahan umat Islam hari ni. Tolong saya minta, rugi tuan-tuan. Kita orang Melayu kena bersatu tuan, walaupun tak sefahaman politik pun. Tapi ingat tuan-tuan, bila mana mereka menggugat, mana-mana pihak yang cuba menggugat agama Islam, yang cuba menggugat orang Melayu, kita kena bersama-sama. Tak kira hang parti mana sekalipun, hang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita wajib mempertahankan agama, bangsa dan tanah air kita. Ini saya beritahu tuan-tuan. Saya bukan YB tuan-tuan. Saya orang politik, nak beli saya banyak, saya tolak semua. Ni saya nak cerita tuan-tuan. Sebab apa saya tak mau terlibat dalam politik? Sebab apa saya nak kebebasan bersuara. Saya nak kebebasan apabila mereka menggugat agama, mereka menggugat orang Melayu, saya boleh ke hadapan. Dan saya kena bermacam-macam dah. Ni baru dah reda lah sikit. Saya punya kes-kes ni dah reda dah. Saya dah reda. Tak percaya tuan, saya boleh tunjuk tuan. Ni cop jari tu di balai tu, cop jari di balai. Saya boleh dah reda dah ni tuan. Ni dah reda dah. Sebab tu orang ramai tanya pasal apa tok slow tutup lah ni. Sebab saya selalu duk kena dah. Tapi lah ni dah reda dah. Bukan saya nak buat high balik dah tuan-tuan. Kita relax, kita tenang. Tapi jangan ingat kami ni tidur. Kami sentiasa ada. Saya sentiasa ada. Saya melihat suasana, fenomena yang berlaku.
Itu saya beritahu. Nak berpolitik lah. Nak buat apa sekali buatlah. Tapi ingat, jangan sampai menghina agama bangsa dan tanah air kami. Itu saya boleh beritahu kepada tuan-tuan juga. Boleh berpolitik, boleh pilihlah mana tuan-tuan suka. Saya tak marah, saya tak halang. Kalau orang dia kata dia nak sokong PA sekalipun, sokonglah. Tapi kena ada satu jati diri. Ingat, apabila orang mencuit agama bangsa dan tanah air kita, jangan kita duduk sengap. Kita kena wajib bangkit dan mempertahankan. Dan juga ingat, semua saudara-saudara kita walaupun berbeza pandangan politik, mereka adalah mengucap sama seperti kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apabila mereka meninggal mati, fardu kifayah kepada atas kita untuk kita menguruskan jenazah mereka. Ingat benda-benda tu. Jangan sampai kata kita fanatik politik. Kita orang kata apa? Mati pun tak mahu pergi tengok, sakit demam pun tak mahu tengok. Itu semua kolot, tuan-tuan. Fahaman yang kolot. Politik ni, tuan-tuan, mereka sahaja yang kaya. Rakyat ni boleh menumpang daripada hasil kerja mereka. Kalau mereka ni memang kaki penyamun tarbus ni, kita akan dapat tarik lah, tuan-tuan. Jadi saya harap kita semua bijak lah untuk kita memilih kali ni PRU ke-15 ni, tuan-tuan. Sebab apa, tuan? PRU ke-15 ni bagi saya satu benda yang penting untuk tuan-tuan pilih. Sebab apa? Untuk memulihkan balik ekonomi kita, tuan-tuan. Kita kena pandemik 2 tahun lebih, dekat 3 tahun. Jadi kerajaan tak strong. Bila kerajaan tak strong ni, susah untuk memulihkan ekonomi negara kita. Jadi apabila dah dibubarkan parlimen kali ni, tuan-tuan lah, tangan tuan-tuan lah, anak-anak tuan-tuan lah, ayah-ayah tuan-tuan lah kena memilih calon yang terbaik untuk 5 tahun akan datang, untuk memulihkan ekonomi negara ni, tuan-tuan. Kalau tidak, kita akan merana, tuan-tuan. Kita dilaporkan, kita dengar berbagai-bagai pihak media daripada luar negara yang bagi tahu tahun depan adalah tahun yang kesusahan. Mereka dah menjangka, mereka melihat ekonomi dunia ni, mereka menjangka bahawasanya tahun depan akan ni 2022, 2023 ni akan jadi susah lah. Orang akan krisis ekonomi negara. Jadi saya harap pilihlah orang yang bijak, yang pandai, yang ada pengalaman untuk memulihkan ekonomi negara ni, untuk mentadbir dalam Malaysia ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan silap pilih, saya tak tahulah. Itu tuan-tuan salah diri sendirilah. Yang tak cerdik pengikut tok, jauhi rasuah. Ya, kita kena pilihlah pemimpin yang tidak ada rasuah, InsyaAllah. Saya tak bercakap mana-mana pihak, tuan-tuan. Jadi jangan siapa-siapa yang panas. Kalau yang panas itu mungkin dia ada something wrong. Dia ada something wrong. Kita bercakap bukan di atas parti mana-mana. Saya ada parti saya sendiri, saya sokong. Saya nak pilih siapa, saya sokong. Dan saya pun tak fanatik lah, tuan-tuan ni. Kita tengok kalau tak betul lah, tuan-tuan. Tak salah, duk ikut apa lagi, tuan-tuan. Kalau tak betul ni, carilah yang betul. Carilah yang betul, tuan-tuan. Saya kali ni pun saya takkan sokong lah yang mana yang tak betul. Saya akan sokong yang baru, yang saya nampak kita bagi kepercayaan yang baru untuk mereka memimpin negara kita. Saya tak bercakap saya sokong mana lah. Jangan kata saya pilih. Saya berkawan dengan semua. Kawan-kawan saya terdiri daripada Barisan Nasional. Kawan-kawan saya terdiri daripada Perikatan Nasional. Kawan-kawan saya ada terdiri daripada Pakatan Harapan sendiri. Pergi tanya mereka, saya bisa balas dengan mereka? Tak bisa, tuan. Relax lah kita. Kadang-kadang pergi duduk kedai kopi ni saja kacau-kacau kan. Apa kerajaan mah saja syok-syok kacau. Tapi tak ada sampai putus kawan, tak ada. Kita kena bijak berpolitik. Sebab apa orang politik pun bijak, kita yang tak bijak ni. Ya, tuan-tuan, orang curi duit rakyat ni bukan main-main, tuan-tuan. Saya nak beritahu, tuan-tuan. Saya tak tujukan siapa-siapa. Tapi ingat, kalau dia merompok duit rakyat ni, tuan-tuan, Allahu Akbar, cukup bahaya, tuan-tuan. Dosa dah cukup banyak. Dosa dengan Allah Ta'ala dia boleh mohon taubat dengan Allah Ta'ala, dia boleh diampunkan. Tapi kalau dosa dengan rakyat dia nak pergi cari rakyat dia jenuh, dia nak minta ampun. Rakyat kita berapa? 33 juta orang. Jadi ingat,
Kita tolak benda-benda yang tak elok, tuan-tuan. Kita nak generasi Malaysia ni, kita nak ekonomi kita maju. Tuan-tuan, negara kita ni cukup kaya, tuan-tuan. Apa yang tak ada dalam negara kita ni, tuan-tuan? Apa? Cuba tuan-tuan fikir balik saya cakap. Kita ada minyak, kita ada gas, kita ada emas, kita ada sawit, kita ada getah, kita ada macam-macam dalam negara Malaysia kita ni. Tapi kenapa hari ni kita masih tak maju? Kenapa kita masih mundur? Kenapa kita masih, rakyat masih tak hidup senang? Tuan-tuan kena faham, itulah politiknya kerja, tuan-tuan. Itulah orang-orang yang mana yang ada kuasa, yang salah guna kuasa. Sebab itulah kita merana susah sampai hari ni, tuan. Kena kerja 12 jam. Hari-hari 12 jam, cuti 2 hari, kadang-kadang cuti tak ada, buat overtime. Sebab apa? Nak sara anak ni, anak semua ni. Orang kampung mungkin tak berasa sangat. Kemiskinan kampung dengan kemiskinan luar bandar dengan miskin dalam bandar ni, tuan-tuan, miskin dalam bandar lagi dahsyat. Orang yang duduk dalam bandar, tuan-tuan, dia punya susah tak sama seperti mana orang kampung yang susah. Ni saya boleh beritahu sebab kita orang kampung. Duduk kampung, tuan-tuan, susah ni boleh makan lagi ya. Tak sakit kepala sangat, cuma nak cari makan. Tapi kalau susah bandar ni, tuan-tuan, miskin dalam bandar, tuan-tuan, Allah, dengan hutang nak fikir, nak kena bayar, anak nak kena pakai duit harian. Bukan ada boleh tanam pokok cabai ke pokok apa dalam rumah, tak ada, tuan. Duduk bandar nak tanam apa. Dia punya miskin tu lain macam sikit. Takat gaji 1,200 ni, duduk bandar memang tak boleh. Setuju saya cakap. Gaji 1,200 ni, 2,000 lah, kita kata 2,000, 2,500 cukup, tuan-tuan, nak sara anak 3 orang. Saya boleh kata, tuan-tuan tolong komen. Tuan-tuan tolong komen, tuan-tuan. Tuan-tuan tolong komen, saya beritahu tuan-tuan, cukup tak gaji tuan-tuan 2,000, 3,000, tuan-tuan, untuk sara anak yang 3 orang? Tuan-tuan, cukup tak cukup? Memang tak cukup, tuan-tuan ni. Tak cukup. 3,000 tak cukup. Bukan kata kita mewah, tuan-tuan, tak cukup. 3,000 nak jaga anak 3 orang, nak jaga bini, kita kerja seorang, tak cukup, tuan-tuan. Tak cukup. Tapi kalau 3,000 bagi kat orang kampung, cukup tak? Cukup. 3,000 ni banyak. Kalau bagi kat orang kampung, alhamdulillah, dia pun cukup. Tapi kalau bagi kat orang bandar ni, tak cukup, tuan. Sewa kereta saja, pupak-pupak, katalah 400 kereta, kita boleh pakai kereta paling murah 400. Bayang. Lepas tu duit sewa rumah, katalah 500, 600, dah 1,000 habis tahun tu lah. Tak masuk barang makan lagi. Lagi ada loan, personal loan lah, apa loan lagi, tuan-tuan. Tak cukup, tuan. Perit, tuan. Miskin dalam bandar dengan miskin luar bandar ni dia beza, tuan. Jadi kita dah bekerja, kita semua dah bijak, tuan-tuan. Pilihlah calon yang boleh buat kerja. Jangan cari jangan cari calon yang hanya syok berjanji dan apa pun tak ada. Bukan nak kaya tak cukup tu dengan barang harga mahal. Ya, betul itu. Gaji 4,300 dah di kelas sebagai miskin bandar. Betul itu Muhammad Adil Kemal. Muhammad Adil Kemal kata gaji 4,300 masih dalam kelas miskin bandar lagi, tuan-tuan. Tu 4,300. Kalau 3,000 ni cukup teruk lah, tuan-tuan. Zaman hari ni, tuan, semua barang naik, mana ada barang turun. Cuba cerita ramai siapa yang boleh yang merintah ni, dia kata saya boleh bagi barang turun. Itu terbaik lah. Tapi saya rasa takut semuanya hanya berjanji saja. Kita dah melalui macam-macam perjanjian lah. Ada satu saya tengok video tu, makcik tu, itu steady. Orang pergi buat kempen, dia kata dia suruh berjanji lah. Kalau nak berjanji, buat surat lawyer. Itu baru betul saya setuju. Cakap wakil-wakil rakyat nak berjanji, dia ada surat lawyer dah tak boleh janji. Kalau boleh berjanji, boleh tulis surat lawyer, kita sokong dah. Kalau tak boleh, kena hati-hati. Sokonglah mana pun, tuan-tuan. Asalkan kita boleh cari pemimpin yang baik, insya-Allah. Dan juga saya harap kita jagalah adab kita sebagai umat Islam. Janganlah kita bergaduh sesama kita. Jangan sampai kita maki hamu sampai tak ada limit. Walaupun kita tak suka sekali pun siapa-siapa, tuan,
Jangan sampai kita maki hamu sampai tak limit melibatkan keluarga, melibatkan agama terutamanya. Janganlah, saya harap kita bijaklah berpolitik, insya-Allah. Jadi itu saja aku daripada saya. Hati-hatilah semua. Isu penamaan calon, elokkan pergaduhan antara kita. Tenang saja tuan-tuan, tenang saja, insya-Allah. Jika kita benar, kalau orang tu bawa parti yang benar untuk memimpin negara ni, kita berdoa tuan-tuan. Kali ni kita naklah pemimpin yang bagus, yang boleh mentadbir negara kita ni tuan-tuan. Kita dah teruk lah tuan-tuan. Ekonomi kita ni nak pulih juga teruk sebab kita kena Covid tuan-tuan, 3 tahun tuan-tuan. Dekat-dekat 3 tahun. 3 tahun ni berapa banyak kedai yang tutup, tak boleh buka. Yang bankruptcy banyak tuan-tuan. Jadi harap kita dapat pemimpin yang bagus yang boleh menaikkan ekonomi kita balik, insya-Allah. Dan saya pun baru keluar pada negara Siam, negara Thailand baru ni. Saya puji mereka ni tuan-tuan, buat jalan raya tuan-tuan. Nak cari jalan raya ni saya hanya cerita lah. Harap-harap lepas ni dah jadi kerajaan, tolong baik pulihkan benda-benda ni. Satu saya boleh beritahu tuan-tuan, jalan mereka tuan-tuan. Jalan mereka ni cukup cantik, negara Thailand ni, negara Siam ni. Nak cari satu jalan berlubang pun payah. Mereka pakai tar mereka ni dengan mereka pakai tar simen tu. Jalan elok semua kata. Bila masuk Malaysia tuan-tuan, Allahu Akbar. Tu jalan nak pergi Gerik tu. Gerik nak pergi Kelantan tu. Ni YB yang kempen ni. Hampa pergi tengok Ustaz. Jalan daripada Gerik nak pergi ke Kelantan, nak pergi ke Jeli. Hampa pergi tengok jalan tu macam mana. Sopa duduk atas bulan tu jalan. Berlopok tuan-tuan. Kereta boleh rosak lagu tu Am apa semua ni, apa lower arm apa semua boleh terkeluar lagu tu tuan-tuan. Jalan punya teruk sampai tahap tu. Jadi saya haraplah kepada yang mana nak bertanding di kawasan-kawasan tu, hampa perbaiki balik jalan tu semua. Hampa kutik cukai pandai. Tapi buat kerja tak ada. Saya tak mahu tuan. Saya biar saya tidak duduk dalam parti politik. Senang lepas ni tuan-tuan. Lepas ni senang kita nak buat kerja. Bagi pihak 15 ni settle. Lepas ni mereka tak tunai janji mereka tuan-tuan, kita turun sama-sama. Wifi Siam pun bagus. Line Siam ni tuan-tuan, line telefon ni tuan-tuan, saya pergi dalam pendalaman tau, di perkampungan dalam juga saya pergi. Line ada lagi tau, 4G. Kita ni Allah. Handset buat keluar 5G lah, 5G tuan-tuan. Line 4G pun tak cukup lagi tuan-tuan. Jenuh cari line. Sat ada, sat tak ada. Saya pun tak tahu kenapa Malaysia jadi macam ni. Kenapa Malaysia ni jadi terlampau mundur sangat. Nak banding dengan Singapura kita jauh beza. Nak banding dengan Siam pun, Siam negara Thailand pun dah jauh beza punya bagus. Saya tak tahu nak cakap dah Malaysia ni macam mana Allah. Nak kata hasil bumi cukup banyak Malaysia ni. Rasuah tinggi sangat. Itu yang betul. Rasuah tinggi sangat nak buat projek. 10 orang duk tunggu, boya duk tunggu 10 mulut. Satu projek tuan-tuan, tapi mulut duk tunggu 10. Ni memang suap pada sikit. Baru nak jadi projek. Sebab tu lingkup tuan-tuan kita punya negara kita ni lingkup dengan korupsi, lingkup dengan pemimpin-pemimpin dan orang bawah pemimpin yang makan duit ni, yang makan rasuah ni. Sebab itulah kita tak boleh buat apa tuan. Jadi jalan pun buat cak ayam tuan-tuan. Jangan ingat tuan-tuan sebab apa jalan pecah. Ni semua duit tuan-tuan. Kalau dia buat jalan elok macam Siam, nak masuk duit ke mana? Kalau buat jalan lebih kurang sebulan sekali ke, 3 bulan sekali ke, mesti kena buat turak jalan. Bila turak jalan ni, duit turun, mereka boleh makan lagi tuan-tuan. Belilah barang-barang murah, sudahlah buatlah. Duit boleh makan dalam perut. Itulah terjadi. Tapi kalau cuba mereka gunakan duit yang turun ni, peruntukan yang turun ni, mereka buat betul-betul. Kalau turun 1 juta, guna 1 juta, InsyaAllah tuan-tuan, kita akan duduk dalam keadaan kualiti di Malaysia ni. Jalan berkualiti, kita akan dapat wifi line pun cantik. Benda-benda ni yang kita perlu guna ni tuan. InsyaAllah. Tapi itu dia lah. Tuan-tuan sendiri pilih susah cerita lah. Susah masuk Thailand, tuan-tuan masuk Singapura. Tuan-tuan bezalah Malaysia macam mana. Bukan kita tak bersyukur, kita bersyukur tuan-tuan. Kita duduk di negara kita ni aman dan aman, kita bersyukur. Tapi kenapa kita rasa kita teruk sangat daripada dua negara kita jiran ni. Pelik lah. Pelik tapi benar. Kita sokong YB Hamla untuk baru jalan. Kita sokong tuan. Kalau YB kita ni nama apa? YB Hamla nama apa? Saya lupa lah. Saya duk rajin ikut dia ni.
hak yang jalan apa nama, aduh, Lando Zamawi apa, Lando Zamawi ya kan. Sokong dia tuan-tuan. Itu orang mesti mau dalam parlimen. Dia sekali dia mengamuk, segala macam-macam mak nenek boleh keluar dalam mulut dah. Itu orang macam tu mau ada dalam parlimen. Orang yang mulut lantang macam tu. Tak usah duk apa ni sangatlah berpidato sangatlah, tak usah duk apa orang tahu apa. Allahu akbar, orang panggil apa? Protokol sangatlah. Protokol tu usah duk protokol sangat. Ni masa untuk memulihkan negara kita. Orang macam tu kena ada. Lando Cip Punai. Nyip. Saya pun tengok juga tuan. Lu tengok ada gelak dia punya live. Type dah Lando Zamawi. Saya doakan kepada kamu, tak kira lah kamu sokong parti mana sekalipun. Saya harap lepas ni Lando Zamawi bila dah menjadi parlimen, bila ada kuasa, masuk dalam Dewan Parlimen, tolong hantam habis YB yang tak buat kerja. Ni saya harap kepada kamu Lando. Sebab Lando ni pun antara NGO juga, sama seperti kita juga NGO. Cuma dia bahagian jalan-jalan ni. Saya harap lepas ni Lando Zamawi, tolong type dia Lando Zamawi, brother kita. Saya doakan kepada kamu supaya kamu menang di Tanjung Karang kan. Di Tanjung Karang, insya-Allah bila kamu dah dapat kuasa masuk ke Dewan Parlimen, hantam kasi habis-habisan. InsyaAllah. Itulah, jika orang yang nak bawa kerja kebenaran yang betul-betul, kita sokong. Tak kira ada parti mana sekalipun. Walaupun parti itu kita tak boleh suka, tapi kerana orang yang tu, itu sebab itu kita kata kita pilih individu, jangan kita pilih parti. Tapi orang tu boleh buat kerja, kita pilih dia boleh buat kerja. Walaupun parti kita suka pun, ada orang yang tak guna, yang boleh berjanji saja tak guna tuan. Akhir zaman tu singgah macam dalam media. Ya, hati-hati fitnah juga. Dah waktu-waktu ni fitnah akan keluar macam-macam. Video ni. Hati-hati tuan. Jangan kita mencepat menilai. InsyaAllah. Kau tu rasa macam malas nak mengundi game politik ni semua sama saja 25. Warga asing dah ni kau tak. Memang kalau ikut kita malas nak mengundi. Tapi tuan-tuan, kalau kita tak mengundi tuan-tuan, kuasa ni akan dapat pada orang yang lebih salah. Saya boleh beritahu yang tu. Jadi mau tak mau, kalau ikut saya pun malas nak mengundi. Tapi mau tak mau tuan, kita terpaksa mengundi. Carilah pemimpin yang baik sikit, yang boleh harap sikit, yang tak ada rasuah, yang bersih. Yang kita tengok, kita tengoklah pemimpin yang bersih tuan. Dan kita dah rasa tuan, dalam pandemik ni kita dah rasa 3 dah. Pakatan Harapan kita dah rasa lah tuan, mereka merintah macam mana kan. Waktu Pakatan Harapan, saya bukan nak cakap lah tuan, tapi dalam waktu Pakatan Harapan lah, saya dikenakan berbagai-bagai tindakan. Tak apa, no problem, sebab kita nak berjuang. Pakatan Harapan kita dah terima dah. Lepas itu kita dah dapat Perikatan Nasional masa abah kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin kita. Dan lepas itu kita dapat balik kepada Barisan Nasional, tetapi tak kuat. Kita dah masalah 3 kerajaan yang memerintah di waktu pandemik ni. Jadi kita rasa yang mana yang baik, kita sokong. Saya tak boleh nak sebut. Tapi bagi saya akan menyokong satu parti itu yang pertama sekali, kita tengok dia boleh membawa kemakmuran negara dengan cara agama kita, yang boleh menaikkan martabat bangsa kita sendiri hari ni. InsyaAllah kita sokong tuan. InsyaAllah itu yang kita mau. Sokonglah apa pun tuan. Tapi saya tak marah siapa sokong link pada tu pun. Walaupun Pakatan Harapan macam-macam dia buat kat saya, saya anggap benda tu biasalah, lumrah lah kita nak berjuang. Jadi kalau orang sokong Pakatan Harapan pun saya tak marah tuan. Kita meraihkan saja sahabat-sahabat kita yang lain. Kita ni semua umat Islam, insyaAllah. Kita tak marah tuan. Saya InsyaAllah lah, itu saya boleh beritahu tuan, nak cakap nyanyak kan. Betul-betul jangan kita terlibat belajar jauhi Rasulullah, insyaAllah. Jadi itu saya tuan-tuan. Daripada saya mohon ampun dan maaf. Saya undi P47, InsyaAllah di Jawi. InsyaAllah tuan-tuan di mana saya tak tahu. Esok pendamaan calon, ikutlah tuan-tuan, nak ikut calon tuan-tuan, ikutlah penuh dengan akhlak dan adab, InsyaAllah. Itu saya daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf jika kata-kata saya ni tak betul, salah. Kepada semua penyokong-penyokong Perikatan Nasional, kepada semua penyokong-penyokong Pakatan Harapan, dan semua kepada penyokong-penyokong Barisan Nasional, kita boleh menyokong, tapi biarlah kita ada akhlak dan kita ada adab dalam kita nak menyokong apa-apa pun.
InsyaAllah saya doakan terbaik kepada semua, dan kita doakan supaya negara kita dapat pemimpin yang baik, yang boleh mentadbir dalam negara kita, supaya kita ni hidup aman dan damai dan senang, insya-Allah, dengan penuh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.